Malaysia, orang Malaysia sangat membazir-bazir dalam makanan. Jadi semoga bukan kita. Ingat, perkara macam ni nanti bila sampai ke kampung akhirat kita terasa lapar sebanding dengan segala seksaan yang ada di neraka itu. Lapar tu sangat menyakitkan dan tak ada ubat lagi dah. Kita lapar boleh minum air. Kat sana nak minum air lagi melaparkan, lagi menyakitkan. Kemudian mereka minta makanan. Maka mereka diberi makan buah pohon berduri yakni zakum yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Tu Ustazah kata boleh juga nak buat lawak ni. Kau kalau makan gemuk, makan gemuk. Ada cara yang makan tak gemuk, makan buah zakum. Janganlah Ustazah, gila nak makan buah zakum. Dan mereka kembali menjerit meminta tolong diberi makanan. Lalu mereka pun kembali diberi makanan berupa pohon berduri yang mencekik leher. Kat sini mama tak naklah lauk ni. Kalau tak lauk ni tak sedap, goreng telur pun tak apalah. Kan muslimat? Kat sana tak ada pilihan. Tolong aku tak nak makan yang ni. Datang, yang datang benda tu juga. Tak ada pilihan. Masya Allah. Jadi muslimat, kita bila baca, saya rasa bila kita baca hadis-hadis macam ni, aku kat dunia ni, saya ingat lagi masa saya bawa Patani Hatnyai baru ni kan. Sarapan pagi 150 tray yang ada di situ. 150 je, bukan 70, 80. Saya rasa 100 lebih kan. 100 lebih. Sarapan pagi besok Ustazah kita akan dibawa ke satu kedai ni, memang dia terkenal dengan menu dia ni sepanjang berpusing ni. Belah sana ada. Ya Allah, apa benda dia masak ni muslimat. Kami turun-turun memang tak larat nak kira dah tray tu. Memang jap ambil, tambah, makan lagi sampai tak termakan. Dah makan ke belum tray yang ke-89? Memang hidup lah. Masya Allah, awak yang teruk sangat macam tu nak tarik orang sampai bermacam-macam menu kan. Tak terlarat nak makan, Masya Allah. Jadi kita nak sebut apa muslimat dirahmati Allah, ingatlah kehidupan akhirat. Kalau dalam rasa lapar, nak lagi hanya itu je lah. Tak ada pilihan. Okay, jadi kat sini kita takut, tak berani nak melampau-lampau dalam makanan walaupun kita mampu. Lalu mereka pun diberi makanan berupa pohon berduri yang mencekik leher. Mereka kemudian teringat bahawa ketika di dunia mereka biasa menghilangkan rasa tercekik di tenggorokan dengan cara minum air. Kalau kita rasa nak tercekik dah, kita cepat-cepat minum air kan ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab tu makan sesuap, air segelas. Makan sesuap, air seteguk segelas. Pula dah kembung pula perut. Jadi kalau saya makan dengan mak, saya pun tak minum air. Tak mak, dah terbiasa. Sebelum makan, minum air. Makan, tambah, tak minum air. Muslimat dirahmati Allah. Tu tadi yang tuang air ni sebab lupa nak minum air. Kan? Lupa nak minum air lepas sarapan. Jadi lepas makan, buatlah kerja basuh pinggan dulu apa semua. Bertenang dulu baru minum air. Memang begitu. InsyaAllah mudah-mudahan kekal lah. Tapi mak saya selalu kata, kau boleh lah, kau tak tua lagi. Tunggu kau tua. Kan? Jadi saya rasa saya belum tua sebab saya belum makan air. Sebab mak saya cakap macam tu. Jadi kalau kau tua, kau tak boleh nak buat macam tu. Muslimat. Sebab apa? Sebab rasa tercekik. Dan saya jumpa baru ni jemaah saya yang ikut saya ke Padang Bukit Tinggi ni. Rupa-rupanya dia adalah anak saudara kepada Pak Cik Haris yang kita taja ke Baitullahil Haram, antara yang awal-awal dulu yang meninggal di Mekah. Masya Allah. Ustazah, saya ni anak saudara kepada arwah Pak Cik Haris. Pak Cik Haris mana? Saya memang terkesan sungguh sebab jemaah tajaan umrah yang meninggal di Mekah dan memang bercita-cita nak pergi Mekah. Masya Allah, bercita-cita nak mati di Mekah. Mula hantar dokumen, naik pejabat, kita punya wallpaper tu gambar Kaabah, dia Ustazah, saya dah lama nak pergi Mekah. Kalau saya dapat pergi ni, saya mati kat Mekah pun tak apa. Pak Cik ni biar betul. Rupanya anak saudara dia tu kata, masa nak pergi seminggu sebelum, dia buat kenduri. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah, tiba-tiba lebat. Saat-saat rahmati Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Subhanallah. Baru saya teringat. Sebab Ustaz kata yang kalau sempat, tolong ya kain. Saya memang lupa terus kain saya. Jadi ada hikmah saya lupa nak keluarkan kain. Hujan rupanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu musibah dirahmati Allah, dia kata sebelum kenduri tu Ustazah, sebelum terbang ke Mekah tu dia buat kenduri.
Dia tak ada duit sebenarnya sebab dia umrah tajaan, dia tak ada duit. Entah macam mana kami ni anak-anak buah cakap jugalah dah tak ada duit nak buat kenduri juga. Sebab dia jemput semua. Kenduri ni sponsored by yang ni bagi sikit, ni bagi sikit. Sebab dia nak sangat buat kenduri. Dia nak semua adik-beradik dia datang, anak-anak buah dia datang. Sebab masa tarikh dia pergi Mekah tu, dia patutnya kahwinkan cucu sulung dia. Tapi kan dia kata ni Al-Fawwas dah panggil ni, ayah dapat pergi Mekah, tak kira lah cucu kahwin ke apa-apa, ayah nak pergi Mekah juga. Jadi buat kenduri sebelum ayah pergi Mekah sebab nak jumpa adik-beradik. Masya Allah, rupanya dia dah sembang dah dengan mak saya, Ustazah. Dia kata, nanti dia kata aku nak mati dekat Mekah, aku nak mati kat Mekah sebab tu aku nak jumpa semua orang. Dia macam tahu nak mati kat Mekah, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu kakak yang paling rapat dengan dia adalah mak jemaah yang baru pergi dengan saya baru ni, Masya Allah. Jadi dia kata mak saya memang rindu dengan Pak Cik Haris ni, kan memang rindu sangat. 2 bulan lepas arwah meninggal, saya tak tahu cerita ni, 2 bulan lepas arwah meninggal, Ustazah, mak saya meninggal. Dia kata 2 beradik yang sangat rapat. Meninggal sakit ke mak? Memang dia teringat adik dia ni meninggal dekat Mekah. Dia kata baiknya apalah amalan dia. Tapi dia ni memang pemurah. Dia miskin, Ustazah. Kadang dia tak ada duit. Anak-anak bagi RM50. Takkanlah habis ya. Dia guna RM10 je. RM40 tu dia buat sedekah. Asyiklah bersedekah, muslimat dirahmati Allah. Walaupun dia orang susah, Masya Allah. Jadi mak dia ni tengah makan sembang dengan anak dia seorang lagi. Makan sembang, dia macam tercekik sikit. Kan dia kata tak apa, dia kata sikit je. Patutnya kan yang tercekik tu, dia ambil lagi nasi mak dia semudah itu. Tak sakit, Ustazah, mak saya tengah makan. Dia macam tercekik, tapi tak tercekik. Kalau tercekik mesti dia minum air, dia kata. Dia masukkan sesuap nasi lagi tanpa kuit ikan ke apa, masukkan nasi saja. Dia nak telan. Telan tu Ustazah, dia rebah terus meninggal. Memang kami semua terkejut. Jadi kami rasa dia meninggal dalam kerinduan abang dia ni yang pergi Mekah dan mereka bertemu. Allahu Akbar, rupanya lepas kami uruskan jenazah Pak Cik Haris dekat Mekah tu, ada pula benda berlaku dalam keluarga awak. Ya Ustazah. Masya Allah. Ini muslimat dirahmati Allah yang bagi saya bukan kebetulan, tapi aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab 80 orang yang pergi Padang Bukit Tinggi dengan saya baru ni, mereka kan bila nak pergi KLIA tu, siapa ya yang boleh saya tumpang, ceritalah dalam grup tu. Lepas tu dia kata, saya pun duduk Wangsa Maju. Boleh tak kita pergi sekali KLIA? Sekali yang kelakar rupanya yang sembang 2 tu, duduk flat yang sama, seorang rumah bawah, seorang rumah atas. Ya Rabb, muslimat dirahmati Allah. Dengar kuliah la tahzan Ustazah Zai. Kan sibuk pagi keluar kerja, petang balik. Rupanya mereka ni duduk seorang rumah atas, seorang rumah bawah. Itulah together Ustazah, kesan majlis ilmu ni kita boleh bersatu. Betapa orang duduk KL ni rumah sebelah tak kenal, rumah atas pun tak kenal. Bila dah rehlah macam ni, ya Allah, rupa-rupanya rumah atas saya tu. Saya sibuk sampai pagi hantar anak rumah pengasuh. Saya pun sibuk Ustazah. Jadi Masya Allah, ini yang menyatukan. Dan saya dapat cerita yang dah bertahun tu, rupanya lepas saya uruskan jenazah tu, ada lagi cerita. Mak dia meninggal 2 bulan selepas abang tu, yang dia hari-hari sebut rindu baiknya lah dia meninggal dekat Mekah. Hanya tengah makan sembang-sembang elok, tercekik, katanya tercekik. Muslimat dirahmati Allah, terus meninggal. Masya Allah, begitu mudah. Jadi kita ni agaknya putus nyawa dalam keadaan yang macam mana?